Assalamualaikum, nama saya Nur Sofina binti Mazil dari DPM 2B. Assalamualaikum, saya Nur Faizah Tunisa binti Muhammad Nazri dari kelas DPM 2B. Assalamualaikum, saya Rasbakis binti Rusti dari kelas DPM 2B. Assalamualaikum, saya Siti Fatimah binti Aimi daripada kelas DPM 2B. Assalamualaikum, saya Siti Nursolihah binti Nordin daripada kelas DPM 2B. Okey, kumpulan kami akan menerangkan tajuk mengenai hubungan etnik, masyarakat majmuk dan asas berbilang kaum. Okey, bagi ketiga-tiga tajuk ini ia saling berkait rapat. Secara ringkasnya kami akan menerangkan mengenai kaum-kaum di Malaysia. Okey, konsep etnik. Konsep etnik berkait rapat dengan konsep ras dan bangsa. Ia memberikan penekanan pada perbezaan fizikal atau sifat biologi. Seperti umum mengetahui bahawa di Malaysia terdapat pelbagai etnik yang berlainan, tetapi mereka tetap berada di bawah satu sistem politik yang sama. Selain itu, etnik dapat dikelaskan melalui perbezaan budaya. Pada dasarnya, etnik sering berbeza berdasarkan ciri budaya seperti adab resam, pola keluarga, orientasi politik, kegiatan ekonomi dan sebagainya. Di negara ini, orang Melayu, India, Kadazan, Dusun, Melanau dan pelbagai lagi dianggap sebagai etnik. Manakala etnosentrisme pula bermaksud ialah kepercayaan atau rasa bangga yang wujud dalam kalangan anggota sesebuah kelompok etnik bahawa budaya dan etnisiti mereka adalah jauh lebih baik dan hebat dari kelompok lain. Diskriminasi pula ditakrif sebagai pandangan, fikiran, kepercayaan negatif oleh seseorang atau sekelompok etnik terhadap anggota atau anggota kelompok etnik yang lain. Diskriminasi ialah perbuatan membezakan seseorang individu atau sesuatu kelompok etnik yang lain berasaskan ciri-ciri etnik semata. Antara contoh diskriminasi ialah diskriminasi umur. Saya akan menjelaskan maksud masyarakat majmuk di Malaysia. Yang pertama, masyarakat majmuk menurut Kamus Dewan membawa maksud masyarakat yang terdiri daripada beberapa bilang kaum, iaitu kaum Melayu, India, Cina, orang asli dan etnik Sabah dan Sarawak. Yang kedua, definisi masyarakat majmuk mengikut Van merujuk kepada pelbagai jenis manusia yang bercampur tetapi tidak bersatu padu. Yang ketiga, mereka yang hidup berdekatan tetapi terpisah dalam sistem politik yang sama. Yang keempat, masing-masing berpegang kepada kebudayaan, agama, bahasa, idea dan kaedah tersendiri. Namun, mereka berinteraksi secara minimal dalam urusan tertentu seperti di pasar, tetapi kemudian balik ke kelompok masing-masing dengan cara mereka sendiri. Seterusnya, faktor-faktor memahami konsep masyarakat. Yang pertama, hakikat bahawa manusia perlu teruskan kelangsungan hidup walaupun tiada pilihan lain untuk hidup bermasyarakat. Contohnya, kita memang akan hidup bermasyarakat sebab orang sekeliling ini ialah orang yang ada dengan kita walaupun kita berbeza kaum, sama ada Melayu, India, Cina dan sebagainya. Yang kedua, manusia mesti memahami sebaik mungkin cara hidup bermasyarakat. Macam kita tak boleh ada rasa resis terhadap kaum lain. Kita kena bersatu padu akan tidak berlakunya perpecah belahan. Yang ketiga, memahami budaya masyarakat sendiri dan masyarakat lain. Sebagai contoh, dalam musim perayaan, kalau kaum Melayu, perayaan dia Aidilfitri dan Aidiladha. Manakala kaum Cina, perayaan Tahun Baru Cina, dan Deepavali untuk kaum India. So, kita semua ada perayaan masing-masing dan lagi ukur perpaduan tu jika bersambut bersama. Yang keempat, memupuk kerjasama yang berterusan dalam masyarakat sendiri dan yang lain. Kalau macam ada gotong royong, sepatutnya kita buat dalam semua jenis kaum agar dapat mengukur lagi perpaduan itu.
Okay, saya akan menerangkan mengenai budaya. Di Malaysia ini terdiri dengan pelbagai kaum, antara asas yang kita tahu, kaum Melayu, kaum Cina, kaum India dan lain-lain. Okay, setiap kaum mempunyai adat resam dan budaya masing-masing. Tapi dekat sini kita nak fokuskan mengenai budaya. Okay, perkataan budaya berasal daripada perkataan Sanskrit iaitu budi dan daya. Budi membawa maksud kecergasan fizikal dan akal. Manakala daya pula membawa maksud kekuatan, kuasa, tenaga dan pengaruh. Atau erti kata lain, budaya ini adalah kumpulan adat, tradisi dan nilai masyarakat. Secara menyeluruh, budaya ini satu cara hidup dan tingkah laku yang diamalkan oleh golongan atau kumpulan tertentu dan diwariskan dari generasi ke generasi. Saya akan menerangkan mengenai perubahan budaya pula. Perubahan budaya ini berlaku mengikut perubahan global. Macam orang-orang dulu, diorang lebih gemar memakai pakaian tradisi bila keluar rumah, pergi berjalan-jalan. Tapi bagi zaman sekarang, generasi baru ni, mereka lebih mengikut budaya barat. Okay, mereka lebih terpengaruh dengan budaya barat ni sebab mereka selalu menonton televisyen, melihat di telefon, internet, media sosial dan sebagainya. Jadi mereka merasakan bahawa pakaian-pakaian barat lebih bersesuaian dengan mereka. Jadi perubahan budaya itu berlaku. Akan menerangkan tentang pendekatan menyatupadukan masyarakat Malaysia. Okey, terdapat pelbagai proses dikaitkan dengan konsep perpaduan dan integrasi seperti akomodasi, akulturasi dan juga asimilasi dan amalgamasi. Okey, akomodasi adalah merupakan proses yang menyebabkan setiap kumpulan etnik menyedari serta menghormati norma dan nilai kumpulan etnik lain dan tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. Okey, seterusnya, akulturasi ialah satu proses penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan lain yang berbeza. Akulturasi terjadi apabila satu kelompok manusia dengan kebudayaannya tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing yang berbeza sehingga unsur kebudayaan asing itu akhirnya diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri. Okey, selain itu, proses asimilasi iaitu pencantuman dan penyatuan antara kumpulan etnik berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. Asimilasi mutlak atau sempurna menyebabkan berlakunya penghapusan penuh perbezaan dari segi kebudayaan dan identiti. Contohnya, orang Melayu di Thailand telah mengalami proses asimilasi yang menyebabkan nama, bahasa dan hampir semua aspek cara hidup mereka kecuali agama telah disatukan dengan amalan dan cara hidup orang Thai. Okey, akhir sekali, amalgamasi yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras baru. Cara utama dalam menentukan proses amalgamasi adalah dengan terjadinya perkahwinan campur antara kumpulan etnik. Komposisi etnik penduduk di Malaysia. Pada pertengahan kurun ke-19, orang Cina dan orang India telah berhijrah beramai-ramai ke Tanah Melayu. Dasar kapitalis penjajah Inggeris telah membawa orang asing masuk ke negeri ini untuk bekerja di lobi khemah dan ladang getah. Dari dasar liberalis, ekonomi Inggeris telah menyebabkan proses pembentukan pelbagai kaum. Kemajuan penduduk di Tanah Melayu telah menyebabkan Inggeris mentadbir negara ini dengan menggunakan dasar pecah dan perintah. Asas sembilan kaum. Komposisi penduduk di negara ini dapat diperincikan dengan melihat etnik-etnik yang ada di Semenanjung Sabah dan Sarawak. Masing-masing etnik mempunyai sub-etnik yang dapat dibezakan berdasarkan negeri, dialek bahasa dan lain-lain corak budaya yang dipraktiskan. Etnik Melayu pula. Kumpulan etnik Melayu berlainan daripada konsep rumpun bangsa Melayu yang merangkumi kumpulan manusia yang lebih meluas termasuk kebanyakan etnik di Indonesia dan Filipina. Yang kedua, orang Melayu dapat ditafsir sebagai penduduk asal tanah Melayu di mana nenek moyangnya yang datang dari Indochina dan Yunan. Yang ketiga, kewujudan etnik Melayu di negara ini adalah disebabkan oleh penghijrahan beramai-ramai masyarakat Melayu. Dan yang keempat, kebanyakan mereka berhijrah beramai-ramai pada zaman penjajahan Inggeris kerana menjadi buruh kontrak dan buruh bebas di ladang kopi dan getah. Selain itu, ada juga orang-orang Melayu yang berasal dari Patani Selatan Thai dan kebanyakan mereka
ditumpu di Kelantan, Kedah dan di utara Perak. Saya ingin berkongsi sedikit maklumat tentang etnik Cina. Bilangan masyarakat Cina adalah terlalu kecil sebelum kedatangan Inggeris. Kebanyakan mereka bekerja sebagai peniaga sahaja. Penghijrahan masyarakat Cina secara beramai-ramai berlaku selepas pengambilan Pulau Pinang oleh Inggeris dari tangan Sultan Kedah pada tahun 1786. Seterusnya, pada peringkat permulaan, buruh-buruh Cina bertumpu di tapak-tapak perlombongan awal seperti di Lutut dan Sungai Ujong. Orang Cina juga dibawa masuk ke Johor melalui sistem kancu dengan menggunakan surat kebenaran yang dipanggil surat sungai. Implikasi dari sistem ini disyaratkan pada tahun 1870-an bahawa masyarakat Cina di Johor telah mencapai 100,000 orang. Di samping itu juga, Jabatan Perlindungan Orang Cina pula ditubuhkan bertujuan untuk melindungi kepentingan buruh-buruh Cina. Akhirnya, imigran Cina ke Tanah Melayu terdiri dari pelbagai suku kaum dengan perbezaan logat yang ketara, adat dan pengkhususan ekonomi. Kelompok-kelompok utama adalah Hokkien, Kantonis, Hakka, Teochew dan Hailam. Suku Hokkien ialah yang terbesar sekali sehingga ke hari ini. Etnik India. Pada abad pertama Masihi, penganut-penganut agama Hindu-Buddha telah menyebarkan agamanya di Nusantara. Pedagang-pedagang India menjalankan perniagaan rempah ratus di Pelabuhan Melaka. Masyarakat India mula bekerja sebagai peladang kopi dan tebu di seberang perai iaitu di Pulau Pinang. Kaum India telah menambahkan jumlah pekerja-pekerja mereka di kawasan penanaman getah di Perak, Negeri Sembilan dan Selangor. Antara tahun 1911 sehingga 1920, dianggarkan seramai 98,000 buruh India berhijrah ke Tanah Melayu. Buruh India telah datang ke negara ini masuk secara paksaan ataupun sukarela. Apabila buruh India mahu pulang ke negara mereka, mereka haruslah mencari seorang pekerja baru untuk bekerja dengannya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang etnik Sabah dan Sarawak. Penduduk di Sabah dan Sarawak juga meriah dengan pelbagai suku kaum dan sub-suku kaum. Mereka dapat dibezakan dari segi kawasan tempat tinggal, ekonomi, sosial dan budaya. Di Sabah, misalnya terdapat lebih kurang 23 sub-suku kaum, tetapi suku kaum Kadazan yang terbesar sekali. Ini diikuti oleh suku kaum Bajau, Murut, Suluk dan orang Brunei. Masyarakat Kadazan masih berpegang kepada animism. Sebahagian kecil telah memeluk agama Islam dan Kristian. Okey, seterusnya di Sarawak. Setiap suku kaum ada ciri-cirinya yang tersendiri. Antara suku kaum yang terbesar ialah Dayak, Iban, Melanau, orang Melayu, Bidayu, Penan dan Kelabit. Dahulunya, kebanyakan suku kaum pribumi Sarawak tinggal di kawasan hutan, mendiami rumah panjang atau rumah sementara. Saya akan menerangkan mengenai orang asli pula. Orang asli ni adalah orang asal di negara ini. Orang asli mempunyai 3 kumpulan utama iaitu Senoi, Negrito dan Melayu asli. Daripada 3 rumpun ni, mereka mempunyai 18 kaum yang berbeza dan bertutur dalam 12 bahasa yang berbeza. Aktiviti utama yang dijalankan oleh orang asli adalah melalui aktiviti pertanian, atau aktiviti lain adalah seperti mencari hasil hutan, memburu binatang, menyumpit, menjerat binatang dan menangkap ikan. Kebanyakan orang asli ni dia percaya dengan kepercayaan animisme, iaitu kepercayaan pada makhluk gaib dan alam roh. Masyarakat orang asli ni mereka kaya dengan adat resam dan budaya. Walaupun dunia memasuki era moden, namun mereka masih berpegang pada budaya dan adat resam yang diwarisi. Orang asli ni juga diorang berpegang pada pantang larang. Contohnya ni, bila masuk hutan dilarang untuk tidur berdekatan dengan sungai, dilarang berbual atau bercerita mengenai alam lain dan menebang pokok sesuka hati tanpa keperluan penting. Assalamualaikum, saya Elisofina ingin membincangkan isu yang amat penting iaitu masyarakat majmuk di Malaysia. Masyarakat di Malaysia terdiri daripada berbagai bilang kaum iaitu kaum Melayu, India, Cina, orang asli dan etnik Sabah dan Sarawak.
setiap kaum mempunyai keistimewaan kepercayaan masing-masing, iaitu melalui kepercayaan budaya, agama, bahasa, idea dan kaedah tersendiri. Namun begitu, masyarakat majmuk dapat hidup dalam keadaan yang aman sehingga hari ini. Ini kerana setiap kaum menerapkan nilai-nilai murni di dalam diri mereka agar tidak berlakunya pergaduhan dan resis antara satu sama lain. Sebagai contoh, seperti umum mengetahui bahawa peristiwa 13 Mei merupakan satu titik hitam yang menjadi sejarah di negara Malaysia, di mana terdapat satu rusuhan yang melibatkan berpecah belahan antara kaum yang telah meragut beberapa nyawa yang hanya disebabkan oleh satu pilihan raya umum. Ini menunjukkan bahawa masyarakat pada ketika itu tidak mengamalkan sikap bersatu padu. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah mengekalkan sikap bersatu padu agar peristiwa itu tidak berulang. Untuk memahami secara lebih lanjut mengenai isu ini, saya akan menemu ramah seorang yang berpengalaman tentang isu perpaduan kaum di Malaysia. Baiklah, sekarang kita di talian bersama bersyarah di sebuah universiti tempatan. Assalamualaikum Puan Siti Fatimah. Waalaikumsalam. Ya, saya. Okey, apa pandangan Puan mengenai masyarakat majmuk di Malaysia pada hari ini? Okey, keadaan di Malaysia masih aman dan stabil seperti apa yang kita dapat lihat. Mungkin Puan boleh berkongsi mengenai faktor utama untuk mengekalkan keakraban dan kedamaian dalam masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Okey, antara faktor utama yang perlu ditekankan pada setiap rakyat ialah dengan menghayati dan mendalami setiap maksud rukun negara. Dan dari situ, ia dapat memupuk semangat cinta akan negara. Okey, secara langsung, perpaduan antara kaum itu akan wujud. Sekian, terima kasih. Terdapat berbagai ilmu yang kita perolehi pada hari ini. Diucapkan terima kasih kepada Puan Siti Fatimah atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Secara keseluruhannya dapat kita simpulkan betapa pentingnya menjaga kesepakatan kaum antara masyarakat majmuk Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah menerapkan pelbagai nilai murni dan membuang segala sifat negatif. Sebagai contoh, kita harus membuang sifat resis dan berat sebelah antara kaum. Hal ini kerana ia akan mendatangkan keburukan kepada negara dan diri sendiri. Maka jadilah rakyat Malaysia yang bijak. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.